Mesti semua pernah mengalami 3 situasi yang macam tu kan? So, apa kata tonton video ni, kami akan tunjuk macam mana persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azura binti Mislani. Saya daripada ISMP Bimbingan dan Kaunseling Semester 4 Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya berasal daripada Labis Johor. Saya Munirah binti Tarmidi merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kursus ISMP Bimbingan dan Kaunseling Semester 4. Burung nuri terbang ke awan, pulang bangau ke tempat asal. Senang hati bisa berkawan, dari Kedah saya berasal. Nama saya Nur Hafizatul Fazira binti Yahya. Saya merupakan pelajar semester 4 dan saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Dan saya belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya berasal daripada Muar Johor. Objektif bagi kempen yang dijalankan ini adalah yang pertama, membina dan membentuk keyakinan pelajar untuk menduduki peperiksaan tingkatan 5 iaitu SPM. Yang kedua, mendedahkan para pelajar dengan teknik menjawab soalan dengan betul. Yang ketiga, membantu para pelajar merancang strategik yang betul untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Yang keempat, memberi galakan motivasi kepada para pelajar agar mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pertama, persediaan sebelum peperiksaan. Yang pertama, para pelajar perlu membuat persediaan awal sebelum peperiksaan. Sebagai contoh, para pelajar perlu elakkan diri daripada study last minute kerana kita akan lebih rileks dan kurang tekanan menghadapi peperiksaan yang akan datang. Yang kedua, para pelajar perlu mempunyai rehat dan tidur yang cukup supaya para pelajar tidak berasa letih dan penat sewaktu peperiksaan dijalankan. Yang ketiga ialah pelajar perlu datang awal ke pusat peperiksaan. Yang keempat, para pelajar perlu menyiapkan dokumen penting untuk dibawa sebelum masuk ke dalam dewan peperiksaan. Sebagai contoh, silip peperiksaan, dokumen pengenalan diri dan alat tulis ke dalam beg sekolah sekurang-kurangnya sehari sebelum hari peperiksaan bermula. Kedua, persediaan semasa di dalam dewan peperiksaan. Pertama, pastikan anda duduk dengan tenang dan dalam keadaan yang selesa. Yang kedua, bagi pelajar Muslim digalakkan untuk membaca doa sebelum memulakan peperiksaan. Dan yang ketiga adalah mendengar arahan pengawas dengan teliti. Dan yang keempat adalah menerima kertas jawapan yang mencukupi. Pastikan kertas jawapan yang anda terima adalah cukup seperti subjek yang tertera. Kelima, pastikan anda menerima kertas soalan dan kertas jawapan yang betul. Keenam, baca semua arahan di kertas soalan sebelum menjawab peperiksaan. Dan yang ketujuh, perancangan sebelum menjawab, terutamanya soalan esei. Anda diminta untuk menyediakan rangka jawapan sebelum memindahkannya ke dalam kertas jawapan anda. Ketiga, persediaan sebelum meninggalkan dewan peperiksaan. Pertama, pastikan anda teliti terlebih dahulu butiran diri, subjek dan nombor soalan yang ditulis dengan betul sebelum meninggalkan dewan peperiksaan. Kedua, pastikan semua helaian jawapan disusun dengan baik dan dihantar kepada pengawas peperiksaan. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sebarang dokumen, pengenalan diri atau alat tulis di dalam dewan peperiksaan. Dan keempat, tidak dicadangkan membincangkan soalan atau jawapan yang telah selesai kerana tindakan ini dapat mengurangkan keyakinan anda untuk menghadapi kertas yang akan datang. Keempat, teknik menjawab soalan objektif. Pertama, fahamkan keperluan kertas soalan peperiksaan. Pelajar dinasihatkan untuk memahami arahan, masa dan markah yang telah ditetapkan. Kedua, pastikan
anda mengisi jawapan pada ruangan yang betul. Sebelum pelajar menyerahkan kertas jawapan kepada pengawas peperiksaan, semak nombor soalan dengan nombor jawapan. Ketiga, peruntukkan masa bagi membaca semua arahan. Pelajar diingatkan untuk membahagi masa bagi menulis butir-butir diri, menjawab semua soalan dan menyemak serta menghitamkan jawapan. Yang keempat, mulakan dari soalan yang pertama. Sebagai contoh, jawab soalan yang mudah dahulu. Tinggalkan sementara soalan yang susah dan berhati-hati dengan soalan mudah memerangkap anda. Yang kelima, kertas jawapan jelas dan bersih. Pelajar diingatkan untuk menyerahkan kertas jawapan dalam keadaan yang bersih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan semakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Yang keenam, soalan-soalan sukar gunakan akal budi. Sebagai contoh, singkirkan jawapan yang tidak munasabah, tolak jawapan yang terlalu biasa dan yang tinggal mungkin jawapan yang betul. Dan yang terakhir adalah semua kertas jawapan. Pastikan semua kertas jawapan bertanda dengan betul. Dan yang kelima adalah kesilapan semasa menjawab soalan peperiksaan. Pertama, pelajar tidak memperuntukkan masa membaca arahan di kertas soalan. Kedua, pelajar terlalu gairah untuk menjawab soalan. Ketiga, seringkali pelajar menjawab apa yang diketahui, bukan apa yang dikehendaki oleh soalan. Keempat, pelajar tidak merancang masa dengan baik. Kelima, pelajar sering menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan tidak mengikut laras bahasa mata pelajaran. Yang keenam, pelajar menyalin semula soalan bila kekeringan ideal. Ini menyebabkan berlakunya pembaziran masa semasa menjawab soalan. Dan yang terakhir, pelajar tidur sewaktu di dalam dewan peperiksaan. Kepada semua pelajar yang menduduki SPM pada tahun ni tetapi terpaksa ditangguhkan pada tahun depan, Jangan bersedih atau putus asa, tetapi teruskan usaha untuk berjaya Selamat maju jaya. ingat, dan ingat, SPM bukan segalanya, tapi ingat segalanya bermula dari SPM. saya pasti kejayaan akan dimiliki oleh kalian. Usahalah semaksimal yang mungkin. Banggakanlah ibu bapa, guru dan sekolah anda. Anda pasti boleh. Semoga awak dapat capai cita-cita yang awak inginkan selama ni. Saya berdoa agar anda semua berjaya dalam apa jua bidang yang anda ceburi pada masa hadapan. Saya berharap dengan usaha kecil ini secara tidak langsung dapat membantu adik-adik semua dalam menghadapi peperiksaan yang tidak lama lagi. Pastikan anda melakukan persediaan sebelum menghadapi peperiksaan. Sentiasa tenang semasa menjawab peperiksaan. Buah rambutan untuk dimakan. Simpan sedikit buat Cik Siti. Salah dan silap harap dimaafkan. Ada jodoh, berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caya! Good luck semua. Bye. كم يتم يولي